Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Okey. Selamat datang kepada ibu bapa pelajar. Semoga kedatangan di sini dan anak-anak tuan-puan berada di sini akan menjadi penyebab untuk kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya rasa ini bukan semua ibu bapa kan yang pelajar dia belajar di sini. Bukan semua kan? Bukan semua. Kak Ani tak ada pelajar anak dia kat sini. Tak ada kan? Okey. Sebenarnya apa tujuan ibu bapa hantar anak untuk hafal Al-Quran? Apa tujuan? Apa mereka nak daripada anak-anak mereka? Dia antara sebab ramai orang solat, ramai orang baca Quran, ramai orang buat ibadat, tapi ada yang tak masuk syurga. Kan? Betul tak? Sebab itulah golongan pertama yang dicampak dalam neraka bukan Abu Lahab, bukan Firaun, tapi golongan yang ada Al-Quran, yang baca Quran, yang ada duit dan sedekah fi sabilillah. Sebab apa? Sebab tak jelas matlamat. Bila tak jelas matlamat, mereka menyimpang walaupun mulutnya membaca Al-Quran. Kita tahu kan yang antara golongan pertama dimasuk dalam neraka kan? Orang yang beribadat malam, baca Quran siang dan malam, orang berjihad lagi untuk menegakkan agama Allah. Tapi mereka yang pertama masuk sebab tidak jelas matlamat kehidupan mereka. Sebab itulah khususnya kepada ibu bapa yang hantar anak untuk hafal Al-Quran, kena jelas apa matlamatnya, apa yang mereka nak. Kalau nak setakat anak kita hafal Quran, belum tentu anak kita berjaya. Belum tentu. Sebab syarat nak masuk syurga apa dia? Syarat nak masuk syurga apa dia? Semua nak masuk syurga kan? Semua kan? Kita kalau nak masuk universiti, kita tahu tak apa syarat nak masuk universiti? Tahu kan? Kadang-kadang kita tak pernah masuk pun, tapi tahu syarat nak masuk syurga, dia tak layak pun. Sebab apa? Dia nak pastikan anak dia masuk. Jadi mak bapak pun tahu syarat nak masuk universiti. Okey. Sekarang yang nak masuk syurga bukan anak saja, mak bapak pun nak masuk. Tapi kita tahu tak apakah syarat nak masuk syurga? Kuat sikit tak? Kuat sikit, jangan malu. Biar salah kat dunia, jangan salah dalam masa muka nakir soal. Apa syarat nak masuk syurga? Beramal dengan tapi ada juga yang beramal dengan Quran tak masuk syurga. Beramal dengan betul dan ikhlas. Okey, macam mana cara nak beramal dengan betul dan ikhlas? Faham amal, sebar. Nak masuk syurga, kan Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, amalan kamu tak boleh membawa kamu masuk syurga. Sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah, ya, amalan Nabi hebat tak? Amalan Nabi dengan kita mana hebat? Amalan Nabi hebat. Siang berjihad, siang berdakwah, malam solat sampai bengkak kaki, tapi masih belum melayakkannya masuk syurga. Betul kan? Jadi sahabat pun tanya Rasulullah, habis apa yang melayakkan kita masuk syurga? Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Bukan dengan membaca Al-Quran, bukan dengan solat. Bahkan ada orang yang berjihad di zaman Rasulullah,
berjihad di zaman Rasulullah, pada zahirnya nak menegakkan agama Islam, tapi akhirnya dia adalah ahli neraka. Kan? Bila dia berjihad, kemudian dia meninggal, sahabat-sahabat berkata, dia adalah ahli syurga sebab mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Nabi kata tak, dia ahli. Sebab apa pula? Ini mati dalam berjihad fi sabilillah. Sebab niat dia tak betul. Niat tak betul. Cara dah betul dah, zahir dah betul dah, tapi niat. Dengan niat tak betul, walaupun cara betul, walaupun mati dalam medan peperangan pun ahli neraka. Boleh. Jadi sebab utama masuk syurga ialah rahmat. Rahmat. Sebab itulah Quran diturunkan untuk apa? Untuk memberi rahmat lil alamin. Dan sebab itulah sifat utama Allah, yang kerana sifat inilah Allah turunkan Al-Quran. Apa sifat utama Allah? Sifat utama Allah yang kerana sifat inilah Allah menurunkan Al-Quran. Apa sifatnya? Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal. Ya Allah. Sebab itulah kerana rahmat Allah pada kita, Allah turunkan Al-Quran. Dan kalau kita beramal dengan Al-Quran, kita dapat rahmat Allah, baru melayakkan kita masuk surga. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah supaya kita dapat masuk surga? Kena tahu ni syarat nak masuk surga ni. Boleh tak? Siapa boleh jawab? Amar ma'ruf, nahi munkar. Buat ke tak? Buat ke tak? Ramai orang cakap amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang munkar dalam rumah dia pun dia tak tegur, yang kat luar lagilah. Betul tak? Kadang-kadang mak bapak tu pergi masjid, anak main game, solat pun lambat, munkar tak? Sebab tu Nabi kata apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Salah satu cara nak dapat rahmat Allah ialah merahmati orang yang di bumi. Siapa? Siapa yang di bumi ni yang sangat-sangat perlukan rahmat Allah? Siapa? Siapa yang sangat-sangat perlukan rahmat Allah dan juga rahmat daripada kita? Siapa? Siapa? Golongan yang lemah. Golongan yang lemah. Sebab itulah fokus Nabi, dakwah Nabi ialah kepada golongan yang lemah. Jadi Nabi bawa Al-Quran. Kesannya apa? Kesannya Nabi banyak membantu golongan yang mustad'afin. Nabi banyak bersama orang miskin. Kesan daripada Al-Quran. Sebab nak masuk syurga kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah kena rahmat pada orang lain. Sebab tu saya ingatkan, kalau pelajar kita hafal Quran, kalau pelajar kita khatam Al-Quran tapi tak kesian pada orang miskin, tak peduli pada yang membuat kemungkaran, anak kita belum layak masuk syurga Allah. Sebab masuk syurga bukan dengan hafal Al-Quran, bukan dengan khatam. Okey. Saya nak bagi beberapa ayat lah supaya kita lebih jelas dan lebih yakin. Bila datang daripada Allah, kita tak boleh nak bantah sebab ia daripada Allah. Sami'na wa ata'na. Okey. Cuba kita tengok. Kak semua ada Quran tak? Ada? Tak ada? Oh tak ada. Dalam telefon tak ada? Tak ada. Quran tak ada. Kalau tak ada mushaf pun boleh buka telefon. Quran tak boleh dipisahkan. Kalau telefon yang kurang penting pun sentiasa berada di tangan, Quran dengan telefon mana lebih penting? Kuat sikit. Quran dengan telefon mana lebih penting? Betul? Okey, telefon ada tak semua? Quran ada tak semua? Cakap tak serupa bikin. Kalau betul Quran lebih penting, Quran mesti sentiasa ada di tangan. Betul? Kalau hilang telefon jangan risau, tapi risaulah bila hilang
Dah lama tak hilang Al-Quran. Okey. Cuba buka surah Al-A'raf. Ayat 164. Surah Al-A'raf ayat 164. Boleh tolong baca surah Al-A'raf, ha? Wa iz qalat ummatun lima ta'izuna qauman Allahu likuhum wa okey, kemudian qalu ma'ziratan ila rabbikum. Okey, seterusnya falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna allazina yanhauna anis su bi'azabin bima kanu okey. Surah Al-A'raf 164 dan 165. Tengok. Beruntung ibu bapa yang hantar anak sekolah Mahat Hafiz Al-Hashimi. Kenapa beruntung? Ramai mak bapak yang hantar anak ke sekolah tahfiz, mak bapak tak boleh tadabbur Al-Quran. Kan? Tapi di sini anak-anak boleh tadabbur, ibu bapa pun boleh tadabbur, betul tak? Bukan senang nak tadabbur ayat macam ni dengan ibu bapa datang dengan anak-anak, kan? Itu bersyukurlah pada Allah. Sebab kita semua boleh mentadabbur ayat Allah. Okey. Ini Allah berkata satu kisah dalam Al-Quran, iaitu kisah Bani Israel yang tangkap ikan hari Sabtu, kan? Jadi dengar apa yang Allah nak cerita ni. Bila Allah larang Bani Israel jangan tangkap ikan hari Sabtu, okey? Maka mereka terpecah pada tiga golongan. Golongan pertama tangkap ikan, makna dia langgar perintah Allah. Golongan kedua larang orang yang tangkap ikan. Golongan ketiga larang pun tak, buat pun tak. Okey? Tengok apa yang Allah nak cerita kepada tiga golongan ni. Allah kata wa is, dan is, ingatlah ketika mana qalat, telah berkata ummatun, satu ummah, satu kumpulan daripada tiga kumpulan tadi berkata. Yang mana yang berkata ni? Yang larang pun tak, buat pun tak. Tengok kemungkaran, dia pun tak buat munkar, larang pun tak. Okey, dia berkata minhum, daripada kalangan Bani Israel. Dia berkata pada siapa ni? Golongan yang melarang. Golongan yang melarang. Lima, kenapa? Ta'izuna, kenapa kamu cegah? Kenapa kamu larang? Kaum yang Allah muhlikuhum, Allah dah bagi amaran, siapa langgar perintah Allah akan binasakan mereka, au muazzibuhum, ataupun Allah dah janji Bani Israel, siapa langgar perintah Allah akan turunkan azab. Jadi kenapa kamu duk menyibuk larang? Biar je lah, tunggu je azab Allah. Boleh faham?
Boleh faham kan? Okey. Allah akan mengazab mereka azab yang syadidan, yang keras. Apa jawapan orang yang melarang ni? Qalu, mereka berkata, ma'ziratan. Apa makna ma'ziratan? Ma'zirah daripada uzur. Ini adalah sebagai alasan daripada kami. Alasan daripada kami ila rabbikum, bila berjumpa Allah. Bila kami mati, Allah akan tanya tak kami? Ya. Tanya apa? Bila kamu lihat kemungkaran, kamu cegah tak? Kami boleh jawab, kami dah cegah. Faham? Ini makna ma'ziratan. Kami ada jawapan. Kami ada alasan. Okey. Dan tujuan kedua kumpulan yang menegur ni ialah wala'allahum yattaqun. Semoga orang yang melanggar perintah Allah bertakwa. Jadi tujuan dakwah ni ada dua. Satu, selamatkan diri kita. Kita akan disoal. Setiap orang akan disoal. Bila tengok kemungkaran tak tegur, kita akan disoal. Tujuan kedua, supaya orang yang buat kemungkaran, moga-moga mereka bertakwa. Sebab tu Allah perintah tak Musa pergi berdakwah pada Firaun. Betul kan? Dan Allah tahu tak Firaun tak akan beriman? Tahu tak? Kenapa Allah suruh juga? Walaupun Allah tahu Firaun tak akan beriman. Kan buang masa tu. Faham? Faham cik? Jawapannya? Kenapa Allah suruh juga? Sedangkan Allah tahu. Supaya Musa lepas tanggungjawab. Lepas tanggungjawab. Yang kedua, kok-koklah Firaun tu la'allahu yatazakka atau yakhsha. Okey? Kemudian tengok Allah kata falamma, maka tatkala nasu, manakala mereka lupa. Siapa yang lupa ni? Yang tak larang dan tak buat. Mereka lupa mazukiru, apa yang diperingatkan kepada mereka, termasuk kumpulan yang melanggar perintah Allah, yang tangkap ikan. Bila mereka lupa apa yang diperingat pada mereka, mereka bila langgar perintah Allah, ada tak peringatan? Ada tak? Ada. Maka Allah buat apa? Anjayna. Kami telah selamatkan. Siapa yang selamat ni? Siapa yang Allah selamatkan? Orang yang allazina yanhauna, yang melarang anisu, daripada kemungkaran. Ada berapa kumpulan tadi? Yang selamat siapa? Yang melarang. Wa akhazna, dan kami timpakan kepada orang yang zalim dengan azab yang dahsyat disebabkan kefasikan ataupun kemungkaran mereka. Okey. Satu masa Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi dan dipanggil terjemahanul Quran, penterjemah Al-Quran yang paling hebat. Jadi bila dibaca ayat ni, dia menangis. Kemudian datang Ikrimah seorang tabi'in, datang kepada Abdullah bin Abbas yang sedang menangis. Maka kata Ikrimah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa sebab kamu menangis? Kamu kan sahabat Nabi, kamu kan terjemahanul Quran, kenapa menangis? Kata Abdullah bin Abbas, sebab aku membaca ayat ni, dan aku baca ayat yang bawah ni, iaitu Allah kata Allah selamatkan satu kumpulan. Allah selamatkan satu kumpulan. Yang dua kumpulan lagi Allah diam, Allah tak cerita apa. Satu Allah binasakan, satu lagi Allah tak sebutkan, yang tak langgar dan tak. Maka kata Abdullah bin Abbas, sekarang kita tengok kemungkaran, kita tak kata apa. Jadi ada jaminan tak kita selamat? Ada jaminan tak? Ada tak? Tak ada. Yang ada jaminan selamat siapa? Yang allazina yanhauna. Jadi kata Ikrimah, ya Allah, engkau sahabat Nabi yang mencegah kemungkaran tapi masih menangis. Kita orang ni bukan sahabat Nabi,
dan tak cegah pula, tapi tak menangis. Boleh faham tak? Teruk tak kita? Mana lebih baik? Kita ke Abdullah bin Abbas? Mana lebih baik? Macam kita je lebih hebat. Sebab kita tak menangis pun. Kita tengok tak ke muka setiap hari? Dan kita tegur tak? Menangis tak? Tapi Quran khatam tak? Yang menyebabkan Abdullah bin Abbas menangis, berapa ayat dia baca ni? 2 ayat je. 2 ayat je. Tengok kefahaman sahabat. Sebab tu saya nak ingatkan diri saya, ibu bapa, biar jelas matlamat hantar anak ke sekolah ataupun sekolah tahfiz, biar jelas. Adapun nak suruh anak hafal Al-Quran, bagus, tapi belum tentu selamat. Hafal Quran bagus, tapi belum tentu selamat. Ni, yang selamat yang hafal Quran ke yang mencegah kemungkaran? Saya ulang soalan. Yang Allah selamatkan yang hafal Quran ke yang mencegah kemungkaran? Kalau yang tak cegah dan tak langgar, dia tak buat maksiat dan dia tak cegah kemungkaran dan dia hafal Quran, selamat ke tak? Belum tentu. Tapi kalau ikut ayat ni tak selamat. Ikut ayat ni, sebab Allah sebut yang diselamatkan satu kumpulan je. Boleh faham? Jelas tak? Ya Allah, saya takut. Sebab itu Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ada seorang lelaki datang jumpa Abu Darda, dan lelaki ni bawa anaknya yang hafal Al-Quran. Jadi lelaki ni beritahu pada Abu Darda, konon nak bagi tahulah anak dia telah hafal Al-Quran. Kita kalau orang beritahu dia anak dia hafal Quran, kita suka tak? Suka tak? Suka kan? Seronok kan? Kenapa suka? Itu cara kita berfikir. Tapi cara sahabat berfikir, bila Abu Darda dapat tahu anak si fulan hafal Quran, dia kata apa? Semoga, dengar baik-baik, semoga Allah ampunkan dosa anak kamu. Sebab hafal Al-Quran yang sebenar ialah faham dan beramal. Saya ulang, dengar kata Abu Darda, semoga Allah ampunkan anak kamu yang telah menghafal Quran. Kenapa kena ampun? Dia bukan buat dosa. Sebab hafal Al-Quran yang sebenar ialah faham dan, maknanya Abu Darda nak sampaikan mesej. Hafal Quran belum tentu faham. Hafal Quran belum tentu beramal. Hafal Quran belum tentu selamat. Tapi kalau dia hafal Quran, dia faham, dia beramal, bonus. Bonus. Boleh faham? Jadi saya nak sangat ibu bapa faham. Yang paling penting antara anak hafal Quran bukan hafal. Kalau boleh hafal, bagus. Bukan tak bagus. Tapi risaulah kalau anak kita tak faham. Risaulah bila anak kita tak berakhlak macam Al-Quran. Kita boleh tengoklah anak-anak kita bila yang hafal Quran bila cuti sekolah. Apa dia buat kat rumah? Bukan cegah orang main game. Dia main game. Macam mana tu? Mak pula biarkan. Jadi mak dengan anak, saya tak kata sama, Kak ni yang kata sama. Subhanallah. Sebab itulah bila kita baca sejarah Nabi, sejarah para sahabat, kita takut. Jadi takut. Baca Quran takut, hafal Quran takut. Sebab apa? Belum sampai tujuan yang sebenar. Boleh faham? Okey. Jadi apa yang kita nak? Cuba tengok ayat ni. Surah Al-Isra ayat 9. Surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, boleh terjemah sama-sama. Inna, sesungguhnya hazal Quran. Apa yang kita nak daripada anak kita yang hafal Quran, tengok apa yang Allah cakap. Apa peranan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Quran ini yahdi. Yahdi apa dah? Memberi hidayah, menunjukkan. Lillati, kepada jalan yang aqwam. Ia aqwam. Apa makna aqwam? Aqwam ni daripada qiyam. Kalau qiyam lurus, tegak. Jadi kalau kita baca, kalau belajar bahasa Arab lah, kalau kabir besar, kalau akbar paling besar.
Kalau hasan, baik. Kalau paling baik, ahsan. Kalau qiyam, lurus. Kalau aqwam, paling lurus. Apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak beritahu? Quran ni menunjuk kita pada jalan yang paling lurus. Apa maksud dia? Allah tak sebut paling lurus dari segi apa? Tak sebut. Makna apa tu? Maknanya kalau kamu nak jadi paling baik dalam apa bidang sekalipun, mesti dengar Al-Quran. Nak jadi doktor paling baik, mesti ikut panduan Al-Quran. Nak jadi engineer paling baik, mesti ikut ajaran Al-Quran. Nak jadi penghafal paling baik, mesti ikut ajaran Al-Quran. Itu makna aqwam. Jadi siapa yang namanya hebat, kerjanya hebat, tapi tak ikut ajaran Al-Quran, dia memang tak akan jadi terbaik. Boleh faham? Boleh Jadi hafal Al-Quran baru step pertama. Sebab itulah ramai tak sahabat Nabi yang hafal Quran? Ramai tak? Tapi sahabat Nabi lebih terkenal sebagai apa? Penghafal ke pendakwah? Sahabat Nabi lebih terkenal sebagai penghafal ke pencegah kemungkaran? Subhanallah. Dan kita tahu tak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan? Mazhab kita kan? Siapa namanya? Sudah tak tahu nama imam. Nama apa? Saya bagi jawapan. A. Hussein On. B. Muhammad bin Abdullah. C. Muhammad bin Idris. D. Najib bin apa dia? Apa nama Imam Syafi'i kita? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Syafi'i itu gelaran dia. Nama dia Muhammad bin Idris. Okey, Muhammad bin Idris ni, Imam Syafi'i, dia hafal tak Quran? Dia hafal. Dia hafal ketika umur 7 tahun lagi. Tapi Imam Syafi'i terkenal dan hebat sebab hafal Quran ke sebab apa? Pernah tak kita dengar Imam Asy-Syafi'i Al-Hafiz di belakang tu? Tapi dia hafal Quran. Dia terkenal dengan gelaran Al-Hafiz ke Al-Imam. Subhanallah. Maksud apa tu? Manusia jadi hebat bila jadi imam. Imam dari segi apa? Dari segi akhlaknya, dari segi ilmunya, dari segi amanahnya, dari segi hatinya. Dia menjadi imam, contoh. Tapi berapa ramai yang hafal Quran tak boleh jadi contoh. Betul tak? Kita boleh tak jadi contoh buat pelajar-pelajar yang hafiz dari segi akhlaknya, sopan santunnya, hormat mak bapak. Setakat ni kita tak nampaklah contoh yang paling menonjol. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Ke saya salah? Biasa kita buat contoh apa dia? Kadang-kadang yang lagi sedih apa dia? Pelajar-pelajar yang baca Quran, hafiz Quran, contohnya apa dah? Artis. Hafal Quran tapi contoh dia pelakon, artis. Kan? Dengan lagu apa semua. Sepatut artis jadi dia tu sebagai contoh kan? Tapi ada tak artis simpan gambar penghafal Al-Quran? Ada tak? Ada kan? Tapi ramai yang belajar agama simpan gambar artis. Subhanallah. Jadi saya nak beritahu yang paling penting hafal Quran bagus. Tapi Imam Syafi'i menjadi hebat, ilmunya dimanfaatkan sebab dia faham Al-Quran. Dia menyampaikan ilmu daripada Al-Quran. Bahkan disebut umur 17 tahun dia telah memberi fatwa di Mekah. Umur 17 tahun. Sekarang mana ada budak tahfiz umur 17 tahun boleh bagi fatwa? Ada? Tak boleh. Sebab sistem kita lebih fokus kepada hafazan. Lepas habis hafazan, biasanya dia pergi kerja kan. Dia tak mendalami ilmu agama, tak mendalami bahasa Arab. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan semua ibu bapa, teruskan hantar anak hafiz Al-Quran. Tapi ingat, itu baru step pertama. Teruskan lagi selepas anak dah hafal Quran, teruskan lagi supaya mereka menghayati maksud-maksud Al-Quran, mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Tengok, Allah beritahu, kalau nak jadi aqwam, paling baik dari segi akhlaknya, paling mulia,
paling cemerlang dari segi kerjayanya mesti dipandu oleh Al-Quran. Kemudian Allah kata apa? Wa yubashiru. Dan Quran memberi yubashir apa dia? Berita. Tengok. Quran memberi berita gembira kepada siapa ni? Al-mu'minin. Orang yang beriman. Siapa yang beriman? Allazina ya'malu, yang beramal. Subhanallah. Maknanya Quran membawa berita gembira kepada siapa? Orang mukmin. Yang tanda orang beriman ialah subhanallah. Maknanya kalau anak kita hafal Quran tapi tak ada amal soleh, ada tak berita gembira untuk mereka? Tak ada. Tak ada. Berita gembira ada dua ni. Satu, beriman. Yang kedua, semoga anak kita setelah hafal Quran, dia belajar Al-Quran, dia ikut perintah Allah, dia ikut sunnah Nabi, dia menjadi orang beriman dan layak mendapat berita gembira, insya-Allah. Okey. Maka Allah kata apa? Kepada orang beriman dan beramal soleh, apa ganjaran untuk mereka? Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka ajran. Ajran apa makna? Ganjaran. Sebenarnya ajran dalam bahasa Arab makna asalnya upah. Allah sengaja guna perkataan ajra. Sebab apa? Sebab manusia suka upah, kan? Betul kan? Kalau kita dijemput buat gotong royong di surau, percuma. Dengan gotong royong tapi dibayar RM50 seorang. Kita nak pergi yang mana? Nak pergi mana, Makcik? Cakap je lah, sama. Kalau Makcik tak jawab pun, memang Tuhan tahu jawapannya. Kita akan pilih yang berbayar. Allah nak beritahu, itu fitrah manusia, suka upah. Kalau betul kamu suka upah, maka sukalah upah daripada Tuhan yang maha hebat. Sebab kalau kita nak tahu upah tu kecil ke besar, kena tengok apa? Nak tengok gaji besar ataupun kecil, kena tengok apa? Tengok? Bukan. Ada orang usaha kecil je tapi dapat gaji besar. Kena tengok apa? Apa dia? Nak tahu gaji besar ataupun kecil, kena tengok apa? Bukan tanggungjawab. Keikhlasan, bukan. Kuat sikit. Betul, tepat Kak. Tepat. Nak tengok gaji besar ataupun tak, tengok siapa yang bayar. Kalau ketua kampung dengan Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari, mana lebih besar gaji? Oh, pandai ya. Lagi orang kaya, lagi besar. Sekarang siapa nak bayar gaji ni? Kenapa kita tak berebut berlomba nak upah daripada Allah? Sampai bila alasan kita tak nampak? Memang Allah sengaja buat bagi tak nampak. Allah sengaja bagi tak nampak sebab nak uji. Kalau Allah bagi nampak, apa jadi? Apa jadi? Kalau Allah bagi nampak upah dia, apa jadi? Manusia tak ikhlas buat kerana upah. Ayalah. Sebab itulah bila kita kerja untuk dapat upah kat dunia, kita bekerja keras. Betul tak? Sampai sakit jantung, kecil manis. Semua sebab cari duit. Tapi bila buat kerja amal soleh, nak akhirat, sampai tertidur, tak sempat habis. Pada upahnya apa ni? Ajran. Ni. Allah bukan setakat sebut upah, tapi kabiran. Subhanallah. Boleh faham? Cuba tengok anak kita, kan? Walaupun hafal Quran, tapi balik rumah, kadang-kadang, saya dengar-dengar lah, tapi rasa macam betul je. Balik rumah, main game. Main game dengan baca Quran, mana dapat upah? Yang mana satu dapat upah? Ya Allah. Sebab kalau saya dah balik rumah, hafal Quran, kemudian bulan Ramadan orang tak jemput jadi imam, saya guna masa untuk hafal lagi lancar. Sebab apa? Upah yang besar. Tapi tak masuk upah yang Tuhan nak bagi itu. Betul? Betul. Sebab apa tak masuk? Mulut baca Quran. Sebab tak tadabbur. Quran tak masuk ke hati. Sebab tu saya sebut tadi, asas Quran ni bercakap dengan hati manusia. Kalau hati manusia ada masalah, tak akan masuk. Betul kan? Kak, kalau baca Quran,
Nak cepat habis ke nak lambat habis? Cepat habis. Kenapa? Okey. Kalau baca Quran nak cepat habis. Kalau makan nak cepat habis ke nak lambat habis? Kalau makan. Ha? Relax je. Kan? Supaya apa? Bila makan tak rasa nak cepat habiskan. Tapi bila baca Quran, asyik balik je. Berapa muka surat lagi ni? Kenapa? Sebab makan kita nak rasa sedap tu. Jadi makan dengan tenang, khusyuk, fokus. Betul tak? Kalau masin pun rasa, kalau pahit pun rasa. Tapi bila baca Quran, kita tak fokus nak sedap tu. Kita fokus nak habis. Nak khatam. Betul tak? Sebab tu tak rasa lazat je. Rasa pahit je. Sebab tu daripada awal lagi, sebelum baca kita dah bajet dah. Hari ni 2 muka surat je. Tak boleh lebih. Betul? Tapi makan pernah tak bajet makan? Hari ni 1 pinggan je. Ustaz, tengok lauk lah. Tengok lauk. Tengok lauk apa kan? Kalau ada lauk sedap, tak boleh 1 pinggan. Betul? Sebab makan kita jelas tujuan. Makan nak sedap. Tapi bila baca Quran, tak jelas tujuan. Nak khatam, nak pahala. Bukan nak rasa sedap. Quran ni ada rasa tau. Ada rasa. Sebab tu Nabi boleh baca Quran sampai bengkak kaki. Sebab apa? Ada rasa lazat. Ada rasa lazat. Kita baca Quran bukan sampai bengkak kaki. Bila bengkak je tak baca dah. Kan? Kalau baca malam, bengkak mata kan? Bukan sebab baca, tapi sebab bukan sebab mengantuk, sebab tidur. Okey. Jadi daripada ayat surah Al-Isra ni, kalau nak jadi terbaik, nak jadi engineer terbaik, nak jadi pilot yang terbaik, nak jadi doktor pakar yang terbaik, mesti berpandukan Al-Quran. Kemudian ayat di bawah. Apa kerja terbaik? Biar jelas mak bapak dulu. Nanti mak bapak tak jelas, anak-anak tujuan lain. Akhirnya tak dapat kan? Jadi mak bapak biar jelas. Apa kerja anak kita yang terbaik? Bila sebut kerja terbaik, mestilah kerja yang Tuhan suka. Betul? Bukan yang orang ramai kata okey. Bukan orang ramai puji. Tak. Kerja terbaik ialah kerja yang Tuhan sukalah. Kadang-kadang orang suka anak kita kerja besar. Betul tak? Tapi kita kadang-kadang sakit hati. Sebab apa? Sebab anak tak bagi setiap bulan 200. Sakit hati. Okey. Apa kerja terbaik di sisi Allah? Allah kata apa? Ini surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waman. Man apa dia? Man, siapakah? Allah bertanya. Dalam Quran banyak Allah bertanya, siapakah? Kenapakah kamu tak berfikir? Menunjukkan apa? Allah nak bila kita baca Quran, kita berfikir, cari jawapan, bukan setakat baca je. Waman ahsanu, siapa lagi yang ahsan, paling baik? Qaulan iaitu kata-kata, ucapannya. Siapa lagi yang paling baik kata-katanya, ucapannya? Min man, dari orang yang da'a ila Allah, yang mengajak manusia kepada Allah. Dan orang tu juga beramal soleh. Kemudian orang tu juga berkata, wa qala innani, sesungguhnya aku minal muslimin, aku adalah orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maksudnya apa saja Allah perintah aku ikut. Okey? Jadi sekarang Allah nak bagi tahu. Tapi Allah nak bagi tahu ni dalam bentuk soalan dan ada unsur cabaran. Apa dia maksud? Allah kata apa? Siapa lagi? Tolong bagi tahu aku, siapa lagi yang paling baik kerjanya? Okey. Kalau kita nak jawab, saya bagi jawapan. A, doktor. B, engineer. C, YB. YB kan? D, ahli perniagaan. E, orang yang mengajak pada Allah. Siapa paling baik? Betul? Okey, Kak nak anak Kak jadi apa? Doktor ke, engineer ke, YB? Kak nak anak jadi apa? Apa dia? Jawapan E.
Ini jawapan ni baru ke dah lama? Ha? Tak apa, baru lama tak penting. Yang penting, bila kita faham Quran, terus kita sambut. Sebab Allah beritahu, kerja terbaik ialah mengajak orang pada, ya Allah, tiba-tiba dia hafal Quran, tengok-tengok jadi, tak jadi pendakwah. Ya Allah. Allah kata, kerja kamu yang terbaik ialah mengajak orang kepada, tapi berapa ramai yang hafal Quran, yang faham Quran, akhirnya tinggal kerja Al-Quran. Tinggal kerja menyampaikan. Betul tak? Sebab apa? Sebab kebanyakan masyarakat kita ikut apa yang orang, betul kan? Biasa orang ramai ni nak tengok anak kita jadi apa? Orang ramai nak tengok anak kita jadi ustaz ke, jadi engineer ke, jadi doktor. Ha? Kan? Ha. Jadi kita pun nak anak kita jadi engineer. Sebab orang ramai ke sebab Allah suruh? Jadi sebenarnya kita ni hamba siapa? Hamba? Hamba manusia. Ha, kalau mengaku tak apa. Subhanallah. Itulah banyak tindakan kita, banyak kata-kata kita, banyak keputusan kita lebih kepada pendapat apa orang cakap. Orang kata yang ni terbaik, kita pun okey. Boleh faham? Yang Allah cakap apa dah? Yang terbaik bukan engineer, yang terbaik bukan doktor, yang terbaik mengajak orang kepada Allah. Saya nak tanya, doktor ada kebaikan tak? Ya. Islam suruh tak jadi doktor? Ya. Tapi antara doktor dengan pendakwah mana lebih baik? Ha? Ha? Bagus makcik. Bagus soalan makcik. Nanti doktor tak ada. Nanti doktor tak ada. Tapi saya nak, kenapa kita tak pernah berfikir dan bertanya, kita tak cukup pendakwah? Kenapa kita tak berfikir macam tu? Sekarang masyarakat kita sekarang, kekurangan doktor ke kekurangan pendakwah yang ikhlas? Betul? Tapi selalu fikir, nanti doktor tak cukup. Kenapa tak fikir, nanti pendakwah tak cukup? Memang tak cukup pun. Berapa ramai orang miskin di luar, tak ada seorang pun ustaz pergi santuni. Betul tak? Berapa ramai yang jahil agama, tak ada ustaz pergi berdakwah pada mereka. Tapi orang fakir, orang miskin, bila sakit, pergi tak hospital? Doktor layan tak dia? Ya. Tapi bak jahil agama, ustaz tak santuni mereka. Betul? Kita tak fikir tak berapa ramai orang miskin di luar, jahil agama, tak pernah pergi masjid dan mati dalam keadaan tak beriman. Berfikir tak? Tak. Makna kita pentingkan diri. Betul? Betul tak? Jangan mulut kita baca Quran, tapi kita menafikan kerja terbaik ialah mengajak orang kepada Allah. Sebab apa kita fikir nak jadi engineer anak kita? Sebab kita fikir pasal rezeki. Betul kan? Subhanallah. Saya nak tanya, punca rezeki apa dah? Doktor, engineer, barulah dapat makan. Kalau kerja pendakwah, mati kebuluran. Ataupun macam mana? Ha? Saya nak tanya, apa punca rezeki sebenar? Ha? Mak ayah kita dulu kerja pilot ke angkasawan? Ha? Kerja apa? No ke? Boleh hidup tak? Bahkan anak mak bapak kita lebih ramai daripada anak kita yang bekerja kerjaan. Betul? Hidup senang aja. Kereta tak ada, kerja duduk dalam kebun je. Tapi anak 10 orang, semua besar, sihat walafiat. Yang sekarang kerja-kerjaan, anak 2 orang, sakit je. Ha? Boleh faham? Jadi saya nak tanya, sebenarnya sumber rezeki apa dia? Siapa jawab betul ni, saya bagi apa Datuk? Siapa jawab betul ni, saya akan bagi. Kita bagi hadiah tuala satu. Bagi tuala mandi City One. Apa sumber rezeki sebenarnya? Takwa. Bagi tuala. Subhanallah. Orang Melayu ni selalu baca, selalu hafal dan selalu tampal kat dinding. Ayat apa dah? Punca nak cari rezeki. Ayat apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Okey, cuba terjemah sikit kat ni. Terjemah bahasa Inggeris pun tak apa, saya faham. Tak pandai bahasa Inggeris pun tak boleh. Okey.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, apa Allah bagi? Satu, ya ja'allahu, Allah bagi untuknya makhraj. Apa makna makhraj? Keluar daripada apa? Masalah. Kalau Allah selamatkan kita daripada masalah, selamat tak kita? Tapi kalau manusia selamatkan kita, belum tentu selamat. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la, dan Allah akan bagi rezeki pada kamu yang tak di, makna sumber rezeki pada takwa. Betul? Hafal tak ayat tu? Tampal tak kat rumah? Tampal ke tak? Tampal, hafal. Tapi bila cakap anak, kamu kena kerja engineer, nanti susah dapat rezeki. Ayat tadi kata takwa, ini engineer pula. Ayat tu kata takwa, ni kamu kena jadi doktor, baru dapat gaji besar. Ayat kata takwa, mulut cakap subhanallah. Betul tak? Ustaz, kalau takwa saja, macam mana? Tengok tak percaya pada Allah. Yang cakap takwa dapat rezeki tu saya ke Allah? Yang bagi rezeki Allah ke orang? Kenapa kita tak yakin pada Allah pemberi rezeki? Bila bertakwa, makna bekerja tak? Bekerja ke tak? Bekerjalah. Sebab takwa makna dia taat pada perintah. Bila salah satu perintah Allah apa dia? Kalau surah Jumaat, kita baca surah Al-Jumaat kan? Allah kata apa? Bila azan, berhenti berniaga. Allah suruh tak berniaga. Tapi takwanya apa? Bila azan, berhenti. Lepas solat Jumaat, Allah suruh apa pula? Bekerja lagi. Maknanya takwa ialah bekerja ikut cara Allah. Rezeki dijamin. Tapi ramai tak percaya. Ustaz, kalau jadi ustaz, kalau anak saya jadi ustaz nak kahwin dengan siapa? Siapa nak kahwin dengan ustaz? Kalau anak saya jadi pendakwah, bila nak naik pangkat? Bila nak tukar kereta? Asyik kancing je. Nampak? Rusak tak pemikiran kita? Rusak. Ya Allah. Boleh faham tak? Oh, benda yang paling susah. Benda paling susah yang Nabi nak ubah dalam masyarakat Quraisy Mekah ialah apa? Cara berfikir. Cara berfikir. Sebab itulah bila Nabi dan para sahabat bertakwa pada Allah, semua ikut perintah Allah. Sampai tahap apa? Sampai tahap Allah kata tinggal semua kerja di Mekah. Yang dah ada kerja, pertinggal. Yang ada harta pun Allah kata tinggal. Pergi ke Madinah. Bawa apa? Bawa apa? Sehelai sepinggan. Tapi dia begitu sebab apa? Sebab takwa. Allah jamin tak rezeki mereka di Madinah? Dan saya nak tanya, rezeki Nabi di Mekah dengan rezeki Nabi di Madinah, mana lebih banyak? Di Madinah. Sebab apa? Nabi kerja apa? Pegawai kerajaan. Subhanallah. Sebab kerja Nabi ialah ni. Ahsanu qawlan. Sebab itulah rezeki Nabi melimpah. Betul tak? Sampai tahap Nabi bila berkorban, satu masa Nabi korban 100 ekor unta. Kita kerja besar, gaji besar. Bila korban, satu bahagian daripada seekor lembu. Punyalah kuat takwa dia. Nabi ni tawakal pada Allah, ikut perintah Allah, sampai Allah bagi rezeki boleh korban 100 ekor unta. Pernah tak orang kaya di Malaysia korban 100 ekor lembu? Pernah tak dengar? Pernah tak? Tak pernah. Kalau dengar pun duit syarikat. Subhanallah. Bila kita tak yakin pada Allah, memang rezeki kita susah. Semakin kita bergantung pada orang, semakin kita bergantung pada manusia, semakin susah rezeki kita. Semakin jiwa kita tak tenang. Boleh faham? Jadi ayat wa may yattaqillah tak payah hafal. Tak payah tampal. Yang perlu takwa. Takwa. Ayat tu tampal tapi takwa tak ada. Dalam rumah ada maksiat. Ayat takwa wa may yattaqillah atas pada TV tu. Atas pada TV tengok macam-macam, K-pop pun ada. Atas tu wa may yattaqillah. Itu macam mempermainkan Al-Quran, betul tak? Jangan. Okey. Boleh ah? Jadi masa dah cukup ke? Ada lagi? Berapa minit? 19 minit. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan, pertama untuk diri saya, untuk ibu bapa dan juga untuk pelajar lah.
Pertama, hafal Quran bukan mesti jadi mulia. Hafal Quran bukan mesti masuk syurga. Tapi yang pasti masuk syurga bila dapat rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah mesti ni, beriman, beramal soleh dan jadilah orang yang berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Kita boleh berdakwah, nak kerja cikgu silakan, nak kerja doktor silakan. Tapi mana kerja lebih mulia? Anak kita kerja doktor, mungkin ada ibu bapa yang anaknya kerja doktor. Gaji pun besar kan? Anak dia kerja doktor, dia cek apa? Cek hati pesakit yang keras, yang kotor ke cek fizikal dia? Okey, katalah pesakit tu tak solat kan? Dan dia pening kepala. Doktor anak kita tu cek apa? Cek kepala ke cek hati? Cek kepala kan? Dia bagi apa? Dia bagi Quran ke bagi Panadol? Okey, lepas sihat, anak ni pesakit ni tetap tak solat. Anak kita seorang lagi jadi pendakwah, pesakit yang sama. Dia bukan bagi Panadol, dia bukan cek kepala, dia cek hati. Kamu ni ada masalah dengan Tuhan, jauh daripada Al-Quran, pergilah belajar Al-Quran. Antara dua anak ni, yang mana lebih mulia di sisi Allah? Pendakwah, yang mana gaji lebih besar? Kak Anis, yang mana gaji lebih besar? Ya Allah, Allah dah kata ajaran kabiran pendakwah. Doktor juga. Doktor juga. Tak masuk. Kenapa tak masuk? Tadi dia setuju. Nak tahu gaji besar, tengok siapa yang pendakwah, siapa bagi gaji? Allah. Doktor siapa bagi gaji? Jadi kalau pendakwah tu gaji dia 2,000, anak kita pula gaji 10,000. Siapa lebih besar gajinya? Kuat sikit. Pendakwah. Kenapa pendakwah lebih besar sedangkan dia 2,000 je? Dia dapat gaji daripada Allah. Kat akhirat dapat masuk syurga. Kat dunia dia dapat apa? Walaupun nama dia 2,000, tapi jiwa dia tenang. Saya nak tanya, kalau kerja doktor gaji 10,000, asyik tak cukup je, tamak je. Kadang-kadang OT, sambung kerja kan? Jiwa tenang tak? Kadang-kadang anak berterabur, betul tak? Anak pula dia ngaji sampai tinggi, tapi akhir yang jaga anak dia bibik daripada Indonesia. Kan? Ya Allah, tanggungjawab dia jaga anak dilepaskan. Sebab apa? Sebab rasa tak cukup duit. Tapi orang kerja menyampaikan agama Allah, jiwa dia tenang je. Sikit pun okey. Sebab apa? Dia yakin yang Allah janji di akhirat jangan sangat. Saya bagi contoh analogi. Orang miskin, dia rumah sempit, rumah bocor, tapi ada orang kaya bagi jaminan pada dia. Dan memang terkenal. Orang kaya ni suka bantu orang. Bila dia janji, dia akan bagi. Tapi rumah orang miskin ni, bocor, sempit, elektrik pun tak ada. Orang kaya ni janji pada dia, kamu lepas 5 tahun akan diberi satu banglo yang mewah. Okey? Dan orang miskin ni yakin pada janji. Sepanjang 5 tahun, sementara nak tunggu dapat banglo, orang miskin ni tenang tak hidup dia? Tenang tak? Kenapa tenang? Sebab yakin pada janji. Yakin pada janji. Begitulah orang beriman. Walaupun hidupnya sederhana, sebab dia yakin sederhana ni sementara aja, sekejap je. Lepasnya aku akan mewah, kekal bahagia selama-lama. Maka kesempitan hidup kat dunia tak menjadi masalah bagi dia. Boleh faham? Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis kan, dibawa orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin di dunia, tapi dia beriman. Paling sempit rezekinya, tapi dia apa? Beriman. Maka sebab dia beriman, dimasukkan ke syurga. Kemudian bila Allah celupnya dalam syurga sekejap, kemudian Allah keluarkan, Allah tanya. Allah tanya siapa ni? Orang beriman yang paling miskin, paling susah hidup kat dunia. Allah tanya, pernah tak kamu rasa hidup susah dan menderita sepanjang hidup di dunia? Ni orang paling miskin ni, paling susah. Apa jawapannya? Apa jawapannya?
Dia jawab, aku tak pernah pun rasa sedih, rasa duka cita, rasa sempit hidup. Padahal dia paling susah kat dunia. Kenapa dia tak rasa susah? Sebab bila dia masuk syurga tu, dia rasa, ya Allah, penderitaan 70 tahun kat dunia tu tak ada benda. Sebab dia akan dapat yang kekal abadi. Tak sakit, tak tua, tak mati, tak sedih, tak payah datang lagi kelas tadabbur. Bila masuk syurga kena solat lagi tak? Oh, seronoknya. Duduk dalam syurga je. Dan Kak Ani pun jangan ziarah saya, sebab saya sibuk dengan nikmat dalam syurga. Allah sebut tak? Apa dalam surah Yasin? Allah sebut orang dalam syurga sibuk dengan buah-buahan, sibuk dengan nikmatnya. Surah Yasin kan? Okey, cuba keluarkan ayat tu. Mana yang suka baca Yasin ni? Allah kata mereka dalam syurga sibuk. Kita kalau kat dunia sibuk dengan apa? Sibuk urusan anak. Kadang-kadang sibuk urusan anak memenatkan kita. Betul? Sibuk cari duit, kita penat. Tapi dalam syurga sibuk. Bukan penat, bukan letih. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan nikmat makan, dengan bidadari, bidadaranya. Siapa boleh keluarkan ayat tu? Surah Yasin. Oh, tak hafal lah? Oh, hafal tapi tak tahu ayat mana? Tak tahu ayat mana? Bahaya tu. Baca dah? Oh, baru saya tahu. Rupa-rupa sama ni baca saja. Apa dia ayat dia? Bukan. Fi syughulin fakihun. Hujung tu fi syughulin fakihun. Awal apa dia? Tadi kata hafal. Fi syughulin fakihun. Pelajar-pelajar hafiz pun tak ada. Cuba tengok Fi syughulin fakihun. Okey, cuba baca. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Surah Yasin kan? Ayat 55. Okey, cuba terjemah. Sesungguhnya ashabul jannah, penghuni surga, al-yawm, hari itu, iaitu bila dah masuk surga, fi syughul. Syughul apa dah? Sibuk. Sibuk apa? Tengok. Allah nak bagi berita gembira kepada orang beriman yang penat kat dunia. Kalau kat dunia kamu sibuk mengajak orang berdakwah kan, kadang-kadang kena maki. Tapi tak apa, sementara. Sebab di akhirat besok kamu akan sibuk fakihun. Fakihun apa dah? Dia sebenar fakihun dalam bahasa Arab sebenarnya bukan buah saja. Apa-apa yang melazatkan, yang menyeronokkan fakihun. Bukan mesti buah. Tapi kenapa buah pun nama fakihah? Sebab bila makan buah lazat. Betul kan? Sebab tu yang makan buah ni biasa siapa? Orang kaya ke orang miskin? Orang kaya, orang miskin? Orang miskin dia tampar gambar buah je. Sudah makan tengok je kan? Jadi Allah kata, dengar berita gembira ni. Dalam syurga, penghuni syurga sibuk. Sibuk dengan apa? Ya Allah, bezanya. Kita sibuk, disibukkan kat dunia dengan apa? Yang memenatkan kita kan? Sibuk jaga anak, sibuk hantar anak sekolah, sibuk hantar anak sekolah. Kita penat tak? Tapi dalam syurga sibuk yang menyeronokkan. Kalau Kak Ani pergi syurga, insya-Allah syurga saya. Ustaz Muin ada. Oh, minta maaf, dia tengah sibuk.
Sibuk. Kalau kat dunia sibuk apa? Sibuk mengajar. Dalam syurga tak? Ustaz Muin tengah sibuk makan buah. Lepas tu Kak Ani pergi pula besok. Ustaz Muin ada. Minta maaf, dia sibuk makan buah lain pula. Oh, nikmatnya, nikmat. Boleh faham tak? Kenapa tak teringin? Kenapa tak nak berlomba untuk mendapat sibuk yang menyeronokkan? Kenapa duk habiskan masa sibuk yang memenatkan? Boleh faham? Okey. Boleh ha? Berapa ayat kita faham hari ni? Alhamdulillah, satu nikmat ni. Ibu bapa datang daripada kampung boleh faham beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pertama surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua surah Fussilat ayat 33. Yang ketiga surah Yasin. Yang keempat surah apa tadi? Al-A'raf, yang Allah selamatkan orang yang mencegah kemungkaran, yang tak cegah, dan yang melarang, yang membuat kemungkaran Allah tak selamatkan. Surah apa? Al-A'raf ayat 116. Bagus makcik boleh sebut ayat Quran surah apa kan? Alhamdulillah. Okey, jadi saya nak simpulkan hantarlah anak hafal Quran, bukan masalah. Tapi pastikan anak tu faham Al-Quran dan ikut ajaran Al-Quran. Supaya yang tu yang kita baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Apa mana qurrata ayun? Yang menyejukkan hati. Saya nak tanya, anak kita tak hafal Quran, tapi masuk waktu solat terus bangun pergi solat. Lepas solat, solat sunat. Lepas solat subuh, zikir pagi. Tapi dia tak hafal Quran. Satu lagi, hafal Quran, tapi solat lambat. Suruh 5 kali pun. Yang mana yang menyejukkan hati kita? Subhanallah. Itulah makna qurrata a'yun. Qurrata a'yun ialah anak yang taat perintah Allah. Jadi pastikan anak kita bukan hafal Al-Quran saja. Pastikan anak kita faham Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Barulah layak kita baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Okey? Jadi saya rasa cukup setakat ni. Ada soalan ke? Boleh? InsyaAllah. Ayolah. Tak payah pakai mic, suara Kak ni memang kuat dah. Misalnya kalau kita nak ke masyarakat lah, nak berdakwah orang-orang biasa, kan kita nak pergi ada dalam 20 orang, 2000 tak, kita nak kata saya belajar 5 ayat ni contohnya lah. Jadi Kak ni nak tanya, apakah approach dari pengalaman Ustaz Muin yang patutnya kita sederhana ni memulakan, menjinakkan macam-macam kampung hujung kota ni untuk mendekati kefahaman Al-Quran yang paling santai tapi sampai. Santai tapi sampai. Oh. Ayat berapa tu? Sebab bunyi sedap je ayat. Santai tapi sampai. Takkan nak pergi mula terus apa orang ni cakap itu. Okey, saya nak tanya Kak ni. Kak ni dah banyak kali baca Quran kan? Okey. Ada tak dalam Quran Allah cerita cara kita berdakwah dalam Quran? Ada ke tak ada? Kak ni, saya tanya ni. Ada ke tak ada? Jadi siapa yang sebenarnya nak mengajak orang kepada Allah? Yang pertama, bukan ikut kaedah saya, bukan ikut kaedah ustaz, tapi yang pertama ikut kaedah Allah. Kenapa? Allah lebih tahu hati manusia. Betul? Sebab tu banyak dalam Al-Quran Allah cerita kisah bagaimana orang-orang yang berdakwah. Ibrahim berdakwah tak kepada bapa dia? Berdakwah. Nabi Nuh berdakwah tak kepada anaknya yang engkar, yang kufur? Isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut berdakwah tak pada isteri dia? Lelaki dalam surah Yasin berdakwah tak kepada masyarakat dia? Ya. Ashabul Kahfi berdakwah tak pada kerajaan? Ya, banyak contoh. Dan Nabi Yaqub berdakwah tak kepada anak-anaknya yang jahat, yang degil 10 orang tu? Ya Allah, banyaknya contoh. Tapi sebab kita tak faham,
Jadi tadabbur Al-Quran. Tak, Kak Ani macam ni. Sebenarnya bolehlah saya nak cerita secara umum. Tapi kadang-kadang cerita tu tak sesuai dengan keadaan orang kan. Jadi boleh tak Kak Ani ikut saya sekali pergi masjid dakwah? Jadi saya lepas Kak Ani cakap apa nak cakap. Bila bila salah saya tegur. Boleh? Sebab kalau teori ni susah. Okey, insya-Allah. Okey. Tapi kita akan pergi tempat ni lah, naik rakit yang okey Datuk Tak, bila kita berdakwah sakit lutut pun hilang, sakit kepala pun. Betul. Saya tak pagi tadi daripada semalam demam, sakit kepala. Tapi bila bercakap nampak tak macam orang sakit. Patut saya tanya abang. Dah lama abang fikir masalah ni? Kau baru sekarang fikir ke dah lama? Dah lama tak jumpa jawapan. Soalan dia, ustaz ramai, bakal semakin bertambah, betul tak? Penceramah semakin ramai, tumbuh macam cendawa, pusat tapi pun semakin banyak. Tapi masalah masyarakat semakin teruk. Kita banding pula zaman Nabi, penceramah tak ramai. Sahabat yang beriman pun tak ramai. Keadaan masyarakat paling teruk, betul tak? Masyarakat jahiliah paling teruk. Tanam anak hidup-hidup. Pusat pelacuran secara terbuka di kota Mekah. Berhala 360. Tapi Nabi ambil masa hanya 23 tahun. Settle semua sekali. Betul? Betul kan? Kita dah merdeka berapa tahun. Penceramah semakin banyak, semakin hebat. Keluar TV setiap hari. Masyarakat semakin rosak akhlak. Itu soalan kan? Kenapa? Jawapannya cukup jelas. Cara kita belajar Quran dengan sahabat belajar Quran sangat berbeza. Bila Quran turun, Nabi dah faham. Quran diturunkan untuk beki orang. Bila nak beki, pertama kena faham. Yang kedua, dia sendiri kena berubah. Barulah dia boleh tunjuk contoh dan boleh beki orang. Begitulah cara Nabi ajar para sahabat dan sahabat ajar kepada sahabat yang lain. Akhirnya, bila mindset dia baca Quran, nak faham, nak berubah, nak ubah orang. Akhirnya berubah tak? Sekarang, belajar Quran, nak bekerja, belajar Quran, nak duit. Berubah tak masyarakat? Tak. Bahkan sekarang ramai penceramah tapi dapat sampul. Kan? Kalau orang kampung jemput ustaz yang popular di Kuala Lumpur, agak-agak ustaz tu datang tak? Tak adalah sebab orang kampung tak ada sampul. Betul tak? Mana nak orang kampung pula mana boleh bagi sampul sebab dia miskin. Sebab itulah pendakwah yang ikhlas, dia akan pergi berdakwah tanpa dijemput dan tanpa bayaran. Itu pendakwah. Kalau dijemput baru pergi, dibayar baru pergi, itu bukan pendakwah, itu penceramah jemputan. Boleh faham tak? Nabi pergi ke Taif, dijemput tak oleh orang Taif? Dibayar tak oleh orang Taif? Dibagi tak hotel? Ya Allah, dibaling batu. Kenapa Nabi pergi? Risikonya berat. Itulah kerja pendakwah. Mengharapkan apa? Ni, ajran kabira. Jadi orang yang berdakwah, dia tak nampak duit manusia. Sebab apa? Allah dah janji ganjaran yang jauh lebih besar. Dia yakin. Sebab tu dia sanggup pergi ke mana-mana walaupun tak dibayar. Sebab Allah dah janji ajran kabira. Jadi jawapannya, ramai yang belajar agama sekarang lebih kepada nak bekerja, nak hidup senang, nak kumpul duit. Maka masyarakat akan semakin teruk bila ilmu tak sampai pada masyarakat. Kenapa tak sampai? Sebab ustaz tak pergi, sebab tak dijemput. Betul? Ni, kawasan Kuala Kerai ni, ramai lagi tak orang miskin di luar sana yang tak ada siapa mereka. Tak ada siapa sampai ke ilmu. Betul tak? Kalau pergi masjid berapa orang je?
Alah. Okey, boleh ha? Okey, ada soalan lain? Ha? Tabligh. Dia sebenar dakwah yang paling asas apa dia? Nabi sebelum turun Al-Quran, Nabi berdakwah tak? Sebelum turun Al-Quran, Nabi berdakwah tak? Taklah, Nabi pergi berkhalwat di mana? Di gua. Sebab apa Nabi tak berdakwah? Sebab tidak ada bahan, tidak ada Al-Quran. Jadi dakwah tak boleh pakai otak kita, tak boleh pakai kepala kita. Nak ngajak orang kepada Allah, mesti pakai kitab Allah. Jadi asas berdakwah mesti faham Al-Quran. Jadi nanti pasal jemaah tabligh ni, dia baguslah dia mengajak orang pergi ke masjid, tapi jauh lagi daripada mencukupi. Sepatut dia ajak orang pergi tadabbur Al-Quran. Kamu nak dakwah orang tanpa faham Al-Quran, orang tak akan berubah. Jadi ajak orang ke masjid dan ajaklah orang belajar agama, tadabbur Al-Quran, belajar sunnah Nabi. Dengan Quran saja boleh mengubah manusia. Wallahu a'lam. Ustaz, sikit boleh izinkan saya. Saya tak maafkan. Nah, saya nak tanya Kak Ani, kenapa Kak Ani nak minta maaf? Kak Ani tak salah pun dengan saya. Sebab Kak Ni rasa kan, Ni biasa orang Melayu lah. Kak Ni tak layak nak bercakap ni, tapi rasa terpanggil untuk bercakap. Okey. Pengerusi kami Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, pengerusi Persatuan Rumah Ngaji Kelantan, Datuk Handsome kat depan tu. Kak Ani ni timbalan saja, tapi Datuk Handsome duduk KL. Kalau ni kan Kak Ani ni duduk atas bumi di Kelantan. Rasanya bukanlah rasa besar hati untuk mengajar bapa yang ada anak-anak di sini untuk mendaftar di rumah-rumah ngaji di seluruh negeri Kelantan, sebab kita sekarang turun padang untuk mengajar tadabbur Al-Quran. Jadi Kak Lima tak layak, tapi setakat nak tadabbur satu ayat, dua ayat boleh lah. Tadi Ustaz ni tanya surah Yasin, tak tahu mana walaupun baca Yasin dia kecil kan. Tapi walau macam mana pun, silalah dengan rela hati jadi ahli rumah ngaji di seluruh negeri Kelantan. Kita turun padang untuk adakan kelas-kelas tadabbur. Kita ada yang telah di-train oleh Ustaz Fazrul dan Quran Time. Dan kita sama-sama lah sharing dan bukan sini pandai. Tak usah mengikat ataupun orang tu kat ni jadi ustazah tak ada dah 70 tahun kan. Dan rasanya kita sama-sama lah. Boleh sama begitu? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan satu lagi saya nak tambah. Saya nak tanya ibu bapa, insya-Allah saya akan datang kat sini 2 minggu sekali. Kalau setiap kali saya datang, boleh tak ibu bapa pun datang juga ikut kelas tadabbur? 1 jam, 1 jam setengah, boleh? Setuju? Itu cara terbaik. Kadang-kadang anak kita faham Al-Quran, mak bapak pula tak faham, jadi masalah juga kan. Kadang-kadang mak bapak faham, anak pula tak faham. Jadi kalau satu family faham Al-Quran, oh cantik. Daripada keluarga Islam bercampur akan jadi masyarakat Islam yang kuat. Kalau nak bawa anak-anak yang lain yang tak pergi sini naik boleh tak? Boleh. Sepatutnya Quran ni untuk semua sekali. Untuk semua. Lagi ramai yang faham Al-Quran, sebenar lagi cepat masyarakat kita akan berubah. Okey. Orang lain pun boleh bawa. Bermakna boleh bawa keluarga, kan? Boleh bawa anak-anak atau jemput sesiapa saja. Mari, apabila waktu tak boleh mari. Kalau tak muat dalam ni, kita buat kat Dewan Pusat. Kan? Tak muat dalam ni, kita cari. Kita usaha. Jadi, masyarakat dapat dibetulkan dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah untuk akan datang kita akan mula tadabbur surah-surah lazim. Al-Fatihah, mula daripada Al-Fatihah. Surah-surah lazim yang selalu kita bacakan. Sebenarnya surah pendek macam mana pun, kalau kita baca dengan faham, dia akan mengubah kehidupan kita. Kadang-kadang satu ayat manusia boleh berubah menjadi calon ahli syurga. Okey? Boleh Ada soalan lagi? Tak, dia tadabbur macam kita bagi tahu tadi lah. Tadabbur ialah kita berfikir. Tadabbur ialah kita berfikir tentang maksud ayat Al-Quran dan apa yang di sebalik maksud ayat tersebut, dan kita beriman serta beramal. Itu tadabbur. Saya ulang, tadabbur ialah kita berfikir tentang maksud ayat Al-Quran dan apa yang maksud di sebaliknya. Untuk apa? Untuk kita beriman dan beramal. Itu tadabbur. Adapun talaqi, dia lebih kepada cara kita belajar. Talaqi ni kita menghadap guru lah. Itu lebih kepada cara.
Contohlah kita talaqi Al-Quran dengan Syekh si Fulan kan. Mana kita seorang sama seorang. Kita baca, Syekh tu tegur. Akhirnya dapat sanad. Itu lebih kepada cara. Itu talaqi. Wallahu a'lam. Aku minta menyatakan berkenaan dengan kita baca Al-Quran dan tidak usah faham, tidak usah amal. Apakah kesan pada kita? Okey, bila kita baca Al-Quran, soalan daripada Datuk, bila kita baca Quran tapi kita tak beramal, apa kesan dia? Kesan dia, Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis ni panjang tapi saya ambil bahagian akhir. Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran dengan kita ni ada dua keadaan je. Pertama, Quran menjadi hujjah untuk kita. Apa makna untuk kita? Bila kita beramal dengan Quran, Quran akan pertahankan kita dan selamatkan kita sampai kita masuk syurga. Bila tu? Bila kita baca, kita faham, kita amal. Ataupun keadaan yang kedua, hujjatun alaika. Quran akan menjadi pendakwa pada kita bila kita baca, kita tak faham. Mulut baca, besok Quran akan heret kita masuk neraka. Kamu baca aku, tapi kamu tak faham. Kamu baca aku, tapi kamu tak amalkan. Maka Quran akan menjadi hujah atas kepala kita. Dia akan menjadi pendakwa. Tapi kalau kita baca, kita faham, Quran menjadi peguam kita. Boleh faham? Dan satu asar, ini bukan hadis, tapi maksudnya betul. Asar daripada ulama, rubba qari al-Quran wal Quran yal'anuh. Berapa ramai yang baca Quran dan Quran melaknat dia. Dia baca Quran, Quran mengharamkan mengumpat. Wailun likulli humazati. Celakalah yang mengumpat dan mencela. Dia lepas baca, dia mengumpat. Dia mengumpat pula kawan yang baca, apalah baca Quran lembab. Maka Quran melaknat dia walaupun dia baca ayat tu. Sebab apa? Sebab dia tidak amal apa yang diperintah oleh Allah dalam ayat yang dibaca. Jadi takutlah bila baca Quran. Kalau kita tak faham sebab belum belajar, okey, tapi kena belajar. Tak faham semua pun tak apa, tapi belajarlah walaupun sedikit demi sedikit. Semoga kita tak termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukup kalau tak ada apa, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.